Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Salihuddin bin Bahrim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Syafuddin. Pada hari yang mulia ini, insya-Allah kami akan berkongsi sedikit ilmu mengenai ilmu qiraat Al-Imam Al-Jazari. Yang pertama, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Umri Al-Dimashqi Al-Shirazi Al-Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Al-Jazari. Seterusnya, gelaran beliau ialah Imam Al-A'zam. Imam Jazari dia lahir di Damsyik dan tarikh lahir beliau pada 25 Ramadan tahun 751 Hijrah bersamaan dengan 130 Masihi, iaitu pada bulan November pada malam Sabtu selepas solat tarawih. Tarikh kewafatan beliau ialah pada 9 Rabiul Awal tahun 833 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 2 Disember 1429 di rumahnya Syiraz. Untuk pengetahuan, Imam Al-Jazari ialah beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Seterusnya kita pergi kepada guru Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari atau lebih dikenali sebagai Ibnul Jazari telah menghafaz Al-Quran, mempelajari ilmu qiraat, mendengar hadis daripada ramai syekh di Damsyik dan juga tanah Hijaz. Antara guru-guru yang Ibnul Jazari bertalaki yang pertamanya adalah Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Yusuf bin As-Salar pada tahun 698 Hijrah sehinggalah pada tahun 782 Hijrah. Beliau merupakan guru pertama kepada Ibnul Jazari dengan memperoleh banyak manfaat dan sentiasa mendampinginya semenjak kecil lagi. Yang kedua adalah Ahmad bin Ibrahim bin At-Tahan Al-Manbaji pada tahun 702 Hijrah sehingga tahun 782 Hijrah. Beliau pernah mengijazahkan Ibnul Jazari dengan ijazah qiraat 10 walaupun beliau baru sahaja selesai surah Al-Fatihah dan awal-awal surah Al-Baqarah. Tidak lupa juga kepada Ahmad bin Raja bin Al-Hasan As-Sulami Al-Baghdadi pada tahun 775 Hijrah. Dan yang terakhir, Ibrahim bin Abdullah Al-Humawi Al-Mu'addib pada tahun 773 Hijrah. Beliau seorang yang sangat alim dengan ilmu tajwid dan Ibnul Jazari mempelajari daripadanya. Seperti yang kita tahu, Imam Al-Jazari adalah seorang imam qiraat yang sangat berpengaruh dan memberi sumbangan yang sangat besar kepada masyarakat pada zaman beliau, iaitu segala baktinya tidak terhitung kerana terlalu banyak memberikan pengajaran, penfatwaan, dakwah dan lain-lain lagi semenjak beliau masih lagi muda. Beliau banyak mengadakan pengemaraan ilmu, maka dengan sebab itu beliau mempunyai ramai anak murid yang mengambil kata-kata mutiara ataupun ilmu-ilmu yang penting daripadanya. Antara anak-anak muridnya yang terkemuka ialah yang pertama Abu Bakri Ahmad bin Muhammad bin Al-Jazari, yang kedua Abu Al-Fath Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazari, yang ketiga Abu Al-Khair Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazari. Untuk pengetahuan, ketiga murid ini ialah anak kepada Imam Al-Jazari sendiri. Yang keempat iaitu Mahmud bin Al-Husain bin Sulaiman Al-Shirazi, dan yang kelima Al-Khatib Mu'min bin Ali Ar-Rumi. Untuk topik yang seterusnya, kita boleh tengok pada kitab-kitab Imam Al-Jazari yang masyhur. Kitab yang Imam Al-Jazari ni terlalu banyak, jadi saya ambil dalam 5 je. Yang pertama, Muqaddimah Al-Jazariyah, iaitu yang membincangkan tentang ilmu tajwid. Seperti yang kita tahu, ilmu tajwid yang kita perlu tahu sebagai seorang pembaca Al-Quran ataupun seorang penghafaz Al-Quran. Kitab yang kedua ialah Thayyibatun An-Nash yang memperkatakan tentang ilmu qiraat 10. Buku ini merupakan penyusunan semula kitab Al-Nash di atas dalam bentuk syair. Kitab yang ketiga iaitu Al-Tamhid fi Ilmi Al-Tajwid yang memperkatakan ataupun yang membincangkan tentang ilmu tajwid secara lengkap dan menyeluruh.
Okey, kitab yang keempat adalah Al-His Al-Husin yang memperkatakan tentang doa-doa dan zikir-zikir yang jelas datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kitab yang akhir sekali adalah Al-Durad Al-Mudiyah yang disusun dalam bentuk puisi. Iaitu buku ini menyatakan ilmu qiraat bagi 3 imam qiraat sebagai pelengkap kepada apa yang telah dinyatakan oleh Imam Ash-Shatibi dalam Hirs Al-Amani wa Wajh Al-Tahani yang berperkatakan tentang qiraat 7. Ia juga dikenali sebagai Matan Durrah. Imam Jazari merupakan seorang tokoh yang terkemuka pada zaman dahulu. Terdapat banyak ulama yang memberikan kata-kata mutiara kepada beliau sebagai satu pujian. Antaranya ialah Muhammad Shadiq Qamhawi, iaitu beliau berkata, Ibnu Al-Jazari bukan hanya alim dalam bidang qiraat, bahkan juga alim dalam pelbagai ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, tauhid, saraf, balaghah dan bahasa. Selain itu, tokoh ulama yang lain seperti Al-Sakhrawi, beliau juga berkata, Ibnu Al-Jazari mempunyai periwayatan hadis yang tinggi dan menghafalnya dan mahir dalam merawi-rawi terdahulu dan terkemudian. Seterusnya kita pergi kepada kaedah membaca riwayat Hafs an Asim mengikut Tariq Al-Jazari. Untuk pengetahuan semua, Ibnul Jazari membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harkat, manakala mad wajib muttasil dibaca dengan 4 harkat. Seterusnya, pada kalimah Al-Ana, surah Yunus ayat 51, Ibnul Jazari akan membacanya dengan satu wajah, yakni ibdal, yang berbunyi Al-Ana. Pada kalimah La Ta'manna, Ibnul Jazari akan membacanya dengan satu wajah, iaitu Ishmam, yang berbunyi La Ta'manna. Kaedah bacaan yang seterusnya ialah saktah, iaitu pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Imam Jazari tidak akan baca dengan saktah, iaitu walam yaj'al lahu iwaja, dan Imam Al-Jazari akan mengambil nafas baharu dan memulakan ayat yang seterusnya, iaitu qayyiman liyunzira ba'sa. Kaedah yang seterusnya ialah pada surah Al-A'raf ayat 69, iaitu bastah. Imam Jazari tidak akan membaca huruf sad, manakala dia akan membaca dengan huruf sin, iaitu bastah. Okay, kesimpulannya di sini, Imam Al-Jazari merupakan seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang pemurah yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Jadi beliau sentiasa membaca Al-Quran dan mendengarnya, dan tekun dalam menuntut ilmu sehingga mampu mengarang banyak buku dan banyak kitab-kitab yang sangat berguna sehingga sekarang. Jadi sebagai seorang penghafal Quran, kita perlulah mencontohi sifat beliau yang sangat rajin dalam menghafal Quran, berpuasa, berqiyamul lail dan sebagainya. Oleh itu, untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran yang berjaya, insya-Allah dapat sama-sama kita mengikuti jejak langkah Imam Al-Jazari dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah.